Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hari ini kita bersiaran ya dalam rancangan Tanyalah Ustazah secara langsung dari studio Glen Mary Shah Alam, dan insya-Allah yang menemani Ustazah hari ini adalah daripada kumpulan wanita Ar-Rawdah Muar Johor, betul? Dua benda sama dekat sini. Satu anak Ustazah namanya Rawdah. Masya Allah. Yang kedua, esok saya nak pergi Johor. Sama-sama kita balik Johor ya. Baik. Dan juga kepada penonton di rumah ya, segala puji bagi Allah. Hari ini Allah membenarkan kita, mengizinkan kita untuk sama-sama menonton rancangan Tanyalah Ustazah, insya Allah. Dan saya nak sebutkan ya, bila kita duduk dalam majlis ilmu yang sebegini, kita habiskan masa, mungkin ada yang dekat rumah sedang sibuk memasak tapi sempat tinggal lagi, lari lagi masak. Segala puji bagi Allah kerana mengizinkan kita satu. Yang kedua, malaikat mendoakan keampunan untuk kita. Kenapa? Sebab kita ni orang yang cintakan ilmu. Barang siapa dalam hidup dia berpusu-pusu untuk dapatkan ilmu, Masya Allah, Allah akan mudahkan jalan dia untuk masuk ke dalam syurga. Segala puji bagi Allah. Dan hari ni hari apa? Jumaat. Okey, hari Jumaat adalah hari yang sangat istimewa, bahkan hari-hari lain pun. Dan hari Jumaat ini disebutkan supaya kita memperbanyakkan selawat Nabi. Dalam kita sibuk untuk solat, kita sibuk berzikir macam-macam, jangan kita lupa untuk selawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan disebutkan dalam banyak dalam firman Allah ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan antaranya ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Ini dalam surah Al-Ahzab. Kenapa kena ucap banyak selawat Nabi ni? Supaya kita tidak jadi orang yang kedekut, orang yang bakil, dan supaya kita kenal siapa idola kita. Kenapa saya sebutkan tentang selawat Nabi ni? Ada berkaitan dengan topik kita pada hari ini, yakni topik kita jangan mudah terpengaruh. Hari ini kalau kita lihat ya puan-puan, tak kisahlah orang yang dah berkahwin maupun yang belum berkahwin, anak dara ke, tak anak dara ke, mak janda ke, tak mak janda ke, umur 50 ke, umur 60, umur 80 sekalipun, selagi dia ada nafsu syahwat, keinginan, kadang-kadang kita melihat mereka ini menentang arus. Yang sepatutnya menjadi ibu salihah tidak menjadi ibu salihah. Yang sepatutnya menjadi seorang wanita yang memang akan membawa satu keluarganya untuk masuk syurga, tidak menjadi contoh tersebut. Kenapa? Kerana kita tidak kenal Nabi kita. Kita tidak tahu siapa idola kita sebenarnya. Kita dengar-dengar cerita je. Nabi begini, selawat ke atas Nabi, minta taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak tahu langsung bagaimana peranan, bagaimana sifat Nabi, bagaimana wajah Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Sehingga kita mencintai orang lain, makhluk lain yang sebenarnya membawa kita kepada kehancuran, kebinasaan. Dan kalau kita tengok isu sekarang ni, Ustazah tengok, ya Allah, itu aku sedih sangat hati Ustazah. Isu vape sekarang ni. Vape tahu kan? Kalau tak tahu, vape tu lebih kurang rokok lah, tapi rokok elektronik. Kalau dekat majlis-majlis kahwin anak perempuan kita, yang anak perempuan dekat sini, yang lelaki semua keliling, semua hisap vape. Belum lagi campur dengan mak-mak dia sekali hisap vape. Seolah-olah main, tak tahulah, saya rasa dia main kabus ke, dia main awan ke, dia rasa satu kebanggaan. Hatta dalam perkara ini juga Islam menggariskan satu hal puan-puan, tidak ada perkara yang sia-sia bagi Islam. Bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah, kalau dia rasa vape itu ada manfaat lah. Tapi kalau di sisi Allah, di akhirat nanti ada manfaat ataupun tidak, tanya diri kita. Saya suka-suka je seronok-seronok. Susah bagi garis panduan dalam Islam ini, menjadi seorang mukmin tidak ada istilah suka-suka, seronok-seronok. Tidak ada istilah huha-huha. Dia mesti buat sesuatu bersebab kerana Allah, kemudian dia seronok lah.
Bersebab untuk sukakan Allah, kemudian dia gembira, maka itu balasan untuknya adalah syurga. Tetapi kalau huha-huha, tidak ada tujuan, ikut-ikutan, orang lain buat, kita pun buat, dan menjatuhkan imej kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, maka satu kerugian besar. Tidak dapat pahala, tak dapat manfaat. Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustazah nak buka kepada soalan yang pertama, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hajah Zainab binti Abdullah. Ya, Hajah. Saya daripada kumpulan Ar-Rawdah Muar Johor. Ingin bertanyakan satu soalan. Mengapakah Ustazah anak-anak muda kita mudah terpengaruh dan pujukan dan ajakan ke arah budaya negatif? Baik. Mohon pencerahan daripada Ustazah. Terima kasih banyak-banyak. Perempuan yang rahmati Allah, ya, tuan-tuan, perempuan yang berada di rumah. Mengapa hari ini anak-anak kita mudah terpengaruh dan suka terikut-ikut dengan budaya negatif? Ada beberapa faktor yang kita boleh lihat di sini, tapi saya suka nak menyebutkan faktor pertama yang tadi saya sebutkan adalah kerana kita tidak mengenal idola kita. Susah nak tanya diri Ustazah dan kita semua, berapa ramai antara kita yang bercakap tentang Nabi SAW dalam rumah tangga? Tengah sembang-sembang dengan anak, Nabi baik kan? Berapa ramai? Cuba tanya, daripada kita mendidik anak kecil sampai besar. Kalau kita didik anak kita kecil-kecil, kita baca buku cerita tentang kisah-kisah Nabi. Tapi bagaimana kita memasukkan tauhid melalui buku cerita itu dalam diri anak kita, tak sampai. Kita hanya membaca, kita hanya bercerita. Lalu anak kita ada banyak ilmu tentang cerita-cerita Nabi, tapi tidak menjadi darah daging. Sama juga kita menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, rindunya Nabi, ya Allah. Dan telah diceritakan Nabi telah berdoa kepada kita lebih daripada 1400 tahun yang lalu, mendoakan keampunan untuk kita. Nabi begitu merindui kita dan inginkan kita semua umatnya masuk ke dalam syurga Allah, ya Allah. Tapi kita tak pernah kenal Nabi kita langsung. Kita tidak pernah menghidupkan roh Nabi kita dalam rumah tangga kita. Kalau kita berbuat dengan suami kita garang misalnya, pernah tak kita kata, ya Allah bang, lembutlah macam Nabi. Atau kita, awak ni garang benar. Sama juga macam suami. Suami pun marah kita. Marah hanya untuk dunia. Marah tidak dapat kaitkan dengan bagaimana akhlak Nabi. Kalau seorang isteri merajuk dengan suaminya, contohnya, Nabi SAW seorang yang pakar rajuk suami, pakar rajuk isteri yang sangat hebat. Pandai memujuk isteri. Pernah suatu ketika Sayyidatina Aisyah memasakkan bubur tepung. Jangan kita samakan bubur tepung kita dengan zaman Nabi, ya. Memasak bubur tepung, dan pada ketika itu bila Nabi makan, Nabi terbau. Manisnya bubur tepung itu, harumnya bubur tepung itu seperti mana Sayyidatina Khadijah memasak. Jadi Nabi tersebut, ya Allah, seolah-olah macam jah sedapnya. Panggilan Nabi terhadap Sayyidatina Khadijah lah, yang hanya Allah dan Rasul sahaja tahu. Kata, ya Allah, sedapnya. Jadi Sayyidatina Aisyah ketika mendengar, jatuh bekas makanan yang dibawanya. Nabi tahu Nabi silap. Maka cepat-cepat Nabi peluk Sayyidatina Aisyah ini, dan Nabi mohon maaf daripada Sayyidatina Aisyah. Nak mengatakan cantiknya akhlak Nabi. Kalau kita hari ini mungkin terlupa, Allah tu pun nak cemburu, dia dah mati dah lah. Menyakitkan lagi. Dan hari-hari kita membina rumah tangga dengan menyakitkan. Itu cakap pasal rumah tangga. Belum lagi cakap pasal anak-anak yang kita bina, perempuan. Bagaimana akhlak kita sebagai ibu, sebagai ayah. Bagaimana kita membawakan roh Nabi dalam rumah tangga. Kita tak kenalkan pada anak, maka anak mencari idola lain. Kita tak kenalkan Rasulullah SAW, bagaimana wajahnya, Rasulullah bagaimana cara bercakap Nabi. Nabi bercakap tidak meninggi suara, Nabi bercakap tidak memperli, Nabi tidak bercakap dengan mimik wajah yang menghina. Kita perli suami isteri, kemudian kita perli anak sekali. Alah, minta maaf apa, banyak kali nak minta maaf, lepas ni buat lagi. Tahu dah. Itu perkataan yang menyebabkan anak tidak mahu minta maaf lagi. Susah tak tahu nak guna macam mana. Sebab tu kena belajar. Tak tahu nak komunikasi bagaimana. Komunikasi cara Nabi. Nabi bila marah, merah mukanya seolah-olah perahan buah delima. Tetapi Nabi tidak memaki hamun dengan lidahnya. Kita belum sempat merah muka, dah maki hamun dengan lidah kita. Kita sebagai seorang ibu contohnya menyebut perkataan-perkataan, kau ni anak tak guna, apa kali mak nak cakap. Anak tak guna, apatah lagi konon-kononnya hari Jumaat.
Kita sebutkan perkataan itu di pagi Jumaat. Na'udzubillah min zalik. Lalu kemudian kita menadah tangan, ya Allah, bagilah anakku anak yang soleh, yang berkat. Mana boleh jadi? Apa yang seorang ibu ucapkan tidak sama dengan apa yang kita doakan. Kemudian kita klaim kepada Allah, ya Allah, kenapa anak aku degil tak dengar cakap? Itu yang pertama, kerana tidak kenal Nabi kita. Tidak nampak kasih sayang Nabi kita. Tidak ceritakan daripada kecil kita kena banyak selawat. Kalau kita nak masuk syurga dengan syafaat Nabi, kita akan dapat masuk syurga dengan rahmat Allah. Selawat dekat Nabi. Kita tidak cerita kepada anak bagaimana apa yang Nabi lalui untuk membuatkan kita sampai kepada redha Allah. Apa yang Nabi kena pukul. Nabi kena baling dengan batu, berdarah-darah badan ni. Nabi bukan kebal. Nabi bukan pakai minyak luluh satu badan jadi kebal. Kena pedang tak terturih dia punya kulit, tak. Nabi manusia biasa yang Allah angkat darjatnya dan takwanya berbeza dengan kita. Jadi kena faham kasih sayang ini dan wujudkan sentiasa. Anak buat salah je sebut, Nabi tak suka macam ni. Itu perkara pertama. Anak buat salah saja sebut. Nabi buat akhlak, Nabi tak tengking orang. Anak buat salah je. Nabi bercakap semua perkataan yang benar-benar. Nabi tidak menipu. Tapi kita sebagai mak ayah kadang-kadang perempuan, kita banyak menipu dari kecil. Pernah suatu hari, seorang wanita, dia panggil anak dia menangis. Anak dia nangis, kecil lagi anak dia. Dia kata dekat anak dia, mai sini. Ada benda ibu nak bagi. Lalu anak dia pun datang. Nabi SAW melihat peristiwa itu. Nabi kata, wahai ibu, apa yang ada dalam tangan kamu? Yang kamu panggil anak kamu supaya dia diam daripada menangis, apa ada dalam tangan kamu? Maka kata ibu ini, ya Rasulullah, ada buah kurma dalam tangan aku ni. Aku nak bagi pada anak aku ni buah kurma. Nabi kata, seandainya dia datang kepada kamu dan kamu menjanjikan sesuatu kepada dia dan kamu tak berikan buah kurma tersebut, niscaya di sisi Allah kamu ditulis sebagai pendusta. Ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan, Ustazah ingatkan diri Ustazah dan kita semua. Kita kadang-kadang menipu tanpa sedar. Dan kita mendidik anak dengan penipuan. Nak suruh anak diam, janji nak beli aiskrim, tapi lepas tu tak beli pun. Mana ada aiskrim pagi-pagi keluar pergi kerja nak beli aiskrim. Balik kerja anak pun dah lupa, betul. Janji nak beli basikal, tak beli pun. Masya Allah. Banyak janji kita, jangan sampai kita ditulis oleh Allah sebagai pendusta besar. Kerana semua itu akan memusnahkan hidup kita dan keluarga kita. Kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bertemu lagi dalam rancangan Tanyalah Ustazah TV9 dengan topik hari ini, jangan mudah terpengaruh, ya. Dan Ustazah harapkan penonton di rumah masih lagi setia untuk bersama dengan kami, insya-Allah. Baik, kita sambung kepada perbincangan kita. Ustazah buka kepada soalan nombor 2. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hajah Masulang binti Haji Abdul Rahim ingin menanyakan satu soalan kepada Ustazah. Kriteria wanita juga gadis yang bagaimanakah mudah terpengaruh? Baik, terima kasih. Mohon pencerahan Ustazah. Kriteria wanita yang bagaimanakah atau gadis yang bagaimanakah mudah terpengaruh dengan budaya negatif ini. Ustazah nak sebutkan bahawa dia tidak ada satu kriteria. Siapa-siapa pun boleh terkena. Siapa-siapa pun boleh terlibat dengan aktiviti yang negatif ini. Kerana ia merupakan ujian Allah. Selagi mana kita bergelar seorang wanita, kita tetap akan diuji. Siapa kata kalau kita orang yang sangat baik, sungguh-sungguh baik, jaga diri, jaga maruah, tiba-tiba Allah tidak uji kita? Tidak. Kerana itu kita sentiasa kena memohon kepada Allah perlindungan. Dan satu lagi, antara orang yang baik-baik ini, ya, biasanya kalau gadis ni dah terjaga, dia baik sangat-sangat. Satu lagi, dia kena menjaga hatinya daripada penyakit-penyakit hati. Aku dah baik ni, insya-Allah tak kena. Satu. Yang kedua, jangan rasa sombong, jangan rasa ujub, jangan rasa riak, jangan rasa sum'ah, jangan rasa dialah yang terbaik dan orang lain tidak terbaik macam dia.
Yang kedua, jangan melihat orang lain dan merasakan, tengok tu tudung dia pun macam tu. Tengok tu, ya Allah, ikut mak-mak motor. Yang mak pun sekali juga. Tengok anak dara orang, tengok jiran sebelah. Ya Allah, nasib baik aku didik anak aku betul ni. Anak aku semua betul-betul ni, elok jalan. Tengoklah anak orang sebelah ni, ya Allah, hai. Ada perkataannya Allah, hai, tapi bukan bermakna dia sayangkan jiran dia. Tidak. Itu sekadar perkataan menyambung ayat sahaja. Macam saya selalu sebut, banyak kali saya sebut. Kita sebut astagfirullah, menyampah tengok muka dia. Tapi ada astagfirullah kat depan. Tidak seperti maksud astagfirullah itu membersihkan dosa. Ya, sedangkan astagfirullah itu mohon ampun dengan Allah. Tapi kita bukan maksud kita begitu. Kita terlalu benci, menyampah, meluat. Maka saya nak pesan, antara perkara penting di sini adalah ibu, bapa, satu keluarga termasuk anak tadi. Siapa-siapa yang Allah pilih menjalani kehidupan yang lurus, ikut sunnah, ikut Quran, jangan terasa selamat. Jangan rasa selamat. Kena sentiasa membaiki diri. Kena sentiasa berwaspada. Kata Maulana Ashraf Ali Tanwi berkaitan dengan nafsu yang tersembunyi ini, hatta nafsu kamu ini baik seperti mana baiknya malaikat pun, jangan percaya pada nafsu diri. Jangan rasa dah selamat. Yang kedua, usahakan sungguh-sungguh supaya kita hidup cara Islam, mati cara Islam. Hidup dengan kalimah la ilaha illallah, mati dengan kalimah la ilaha illallah. Ini sangat penting. Kejayaan terbesar kita adalah dapat masuk syurga. Ramai orang perasan, dia dah buat amal ibadah macam-macam. Susah pesan pada diri susah dan kita semua. Kita rasa kita dah terbaik sangat-sangat. Tapi di hujung-hujung hayat, kerana kita tidak menjaga hati kita ni, terasa sikit je dengki dekat orang. Terasa sikit je, biarlah itu hidup orang. Bukan hidup aku, keluarga aku dah okey dah. Terasa sikit pun Allah boleh mencondongkan dunia kita balik semula. Kerana itu ada doa yang Nabi ajarkan, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, janganlah kau bolak-balikkan hati aku setelah kau beri taufik hidayah pada aku. Ya, setelah kau berikan petunjuk kepada aku, jangan ya Allah kesian dekat aku. Sebab hati kita ni kita tak boleh kawal. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tak boleh kawal langsung. Tak ada daya, tak ada kudrat. Jadi jangan rasa selamat. Seterusnya, ibu-ibu, kalau nak anak dia terjaga, terdidik sampai akhir hayat, dia kena banyak doakan anak orang. Dia kena banyak belas kasihan pada anak orang. Jangan tengok anak orang dah nampak buruk. Bila buruk itu, ya Allah, rasa sedih, rasa kesian, rasa nak nangis tengok anak orang. Bukan geleng kepala kata, ya Allah teruknya, apa nak jadi umat sekarang. Kitalah umat itu. Kitalah umat itu. Kalau mak dia mungkin tak cukup doa, dengan doa kita yang dekat dengan Allah, mungkin anak dia berubah. Mengapa tidak kita doa? Mengapa kita kedekut? Sayyidatina Fatimah diriwayatkan orang yang paling banyak berdoa untuk orang lain. Sehingga kadang tidak sempat berdoa tentang dirinya. Tapi tak apa, Nabi ada sebagai ayahanda tercinta untuk doakan dia. Ini antara wanita idola. Itu saya sebutkan tentang orang-orang yang merasakan diri selamat. Yang kedua, gadis yang mudah terpengaruh atau wanita yang mudah terpengaruh ini, mereka ini mencari bahagia. Siapa tak cari bahagia perempuan dalam hidup kita? Kita semua nak bahagia. Suami nak bahagia, perempuan nak bahagia, anak-anak kita semua nak bahagia. Tidak ada satu orang yang terjebak dengan apa-apa aktiviti negatif kerana mereka nak susah. Tak. Yang jadi keldai dadah tu, yang kena tipu tu, sebab dia nak bahagialah tu. Mungkin nak bahagiakan mak ayah dia. Dia tak tahu pun kadang-kadang. Dia cuma nak cari pekerjaan yang baik sahaja dan kemudian tiba-tiba ditipu daya. Sebab tu pentingnya anak kita didedahkan dengan buku-buku yang dia tahu, oh begini orang-orang yang negatif ni, orang yang jahat ni, begini mudah terpengaruh, begini dunia hari ni. Bukan kita sajikan dia dengan majalah-majalah mengarut. Bukan mak ayah pun penuh dengan majalah-majalah hiburan dekat rumah. Kalau itu yang kita besarkan dalam rumah tangga kita, anak pun baca benda yang sama, maka itulah pendidikan dalam minda dia. Dia tak terdedah dengan dunia yang luar. Kemudian seorang ibu yang rapat dengan anak misalnya, dia kena banyak bercakap dengan anaknya tentang perkara yang benar, tak boleh malu. Kalau lelaki pegang kita, apa tujuan dia? Kalau lelaki ajak kita keluar, apa tujuan dia? Mak tak, dia lelaki yang baik. Lelaki yang baik takkan ajak kita keluar. Lelaki yang baik akan datang jumpa mak ayah kita, kahwin dengan kita, ambil kita, minang kita dengan cara yang betul. Kita tengok keluarga dia semua. Bukan kata baik je terus kahwin, tak. Kena tengok susur galur. Hari ni orang nampak baik kadang-kadang, tapi tak semestinya baik. Kena hati-hati, sebab tu kena banyak doa. Kena banyak minta hikmah dari Allah. Hikmah ni kadang-kadang Allah bagi melalui hati kita. Dah nampak baik dah, tapi hati rasa tak sedap je. Ikutlah hati yang iman dia banyak kepada Allah SWT, maka akan lurus apa sahaja yang dia rasakan dalam hati dia.
Ya. Dan kemudian gadis ini gadis yang mencari bahagia. Kenapa kita mencari bahagia? Kita lupa bahawa bahagia itu Allah yang bagi. Sakit pun bahagia, sihat pun bahagia, lapar pun bahagia, kenyang pun bahagia. Ada orang bila lapar mengamuk. Isteri tak masak mengamuk. Balik-balik rumah buka tudung. Ya Allah, tak ada apa pun makan hari ni. Padahal dia lupa bahawa Nabi SAW memasak untuk ahli keluarganya. Isterinya membantu. Nabi memerah susu kambing untuk keluarganya. Nabi menjahit kasutnya sendiri. Nabi menjahit pakaiannya sendiri. Nabi menguruskan dirinya sendiri. Nabi tidak marah-marah bila balik rumah tidak ada makanan. Tak apa, aku berpuasa sahaja hari ini. Jadi cuba kita lihat juga akhlak yang kita tunjukkan jauh beza. Begitu juga dengan anak perempuan kita. Bahkan anak lelaki kita. Satu lagi Ustazah nak pesan. Jangan kita jaga anak perempuan sahaja. Anak lelaki tak apa. Kita fikir tak apalah dia kalau kena apa-apa bukan nampak pun. Bukan nampak. Di sisi Allah nampak. Terang nyata. Di sisi Allah dilaknat. Di sisi Allah tidak ada barakah. Di sisi Allah malaikat mengutuk sekeras-kerasnya. Tidak mendoakan pengampunan. Melainkan dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Jangan melihat dan menyempitkan perspektif kita tak nampak tu sebab orang tak nampak. Sebab dia tak mengandung. Tidak. Barang siapa mana-mana lelaki meletakkan air maninya, benihnya yang haram dalam rahim wanita yang haram untuknya, maka tempat dia Allah sediakan dekat neraka. Jadi anak lelaki kena jaga. Anak perempuan kena jaga. Anak lelaki balik pukul 3 pagi tak apa. Anak perempuan tak boleh. Tak. Apa tujuan dia keluar rumah balik pukul 3 pagi? Dia main bola Ustazah. Tak kalau main bola pun tak boleh Ustazah. Ada had, ada waktu. Kerana pukul 3 pagi dia dah siapkan diri dia untuk bangun tahajud. Kerana pukul 3 pagi dia dah sama-sama satu keluarga dah untuk angkat tangan doa dengan Allah. Ya Allah ampunkanlah mak ayah aku ya Allah. Ya Allah ampunkanlah mak ayah aku ya Allah. Ya Allah ampunkanlah mak ayah aku ya Allah. Masukkanlah kami semua dalam syurga ya Allah. Kerana di pagi subuh nanti dia dah keluar dah awal-awal untuk pergi berjemaah solat subuh. Mari kita tanya diri kita dan anak-anak kita. Ada tak ini terjadi dalam keluarga kita? Kalau tidak ada, kita kena buat sesuatu. Kalau tidak ada yang tak betul kita didiknya. Kalau tidak ada, kita kena minta dengan Allah Ta'ala supaya dibukakan jalan. Supaya yang lelaki pun baik, yang wanita pun baik. Dan lagi, kalau anak kita kata, ya Allah, ibu bosanlah ibu. Tak ada aktiviti, nak keluar dengan kawan pun susah. Siap-siap duduk kat rumah, siap-siap duduk kat rumah. Sebutkan pada anak, dalam diri seorang Islam, dalam diri seorang wanita, lelaki, tidak ada perkataan bosan. Orang kafir benar ada perkataan bosan. Kenapa ada perkataan bosan perempuan? Sebab tu mereka kena dihidangkan dengan arak, kena pergi disko, kena huha-huha, kena melepak. Kena berjalan bertukar-tukar pasangan. Lepas pasangan ni dia rasa dia tidur tak serasi, bergaduh dan sebagainya, tukar pula pasangan lain, tukar pula pasangan lain. Sampai mereka berkahwin. Dah berkahwin, mungkin juga kena ada pasangan lain lagi. Nak memenuhi nafsu yang tak pernah puas. Tapi Nabi menyebutkan bahawa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang Islam. Bukan penjara apapun. Nafsu ini perlu ditekan, diasak, ditekan untuk kita dapat syurga. Sebenarnya fitrah kita ni perempuan, tuan-tuan, kita nak bahagia dengan cara yang Allah redha sangat-sangat. Kita nak makan makanan yang baik-baik. Sebab makanan yang buruk akan menyebabkan doa terhalang. Makanan yang tidak elok akan menjadikan darah daging kita tumbuh dan kita tidak sihat. Kita ni nak makan benda yang Allah redha dengan adab. Nabi ajar cara makan, contohnya ada hidangan, ambil daripada bawah sikit, yang dekat dengan kita sikit sampai ke puncaknya. Jangan tiba-tiba ambil tengah-tengah. Kenapa? Sebab berkatnya jatuh daripada tengah ke sisi. Nabi ajar bila makan jangan sombong, jangan makan seorang-seorang, makan berjemaah. Ni kita amalkan tak? Anak seorang makan depan TV, seorang lagi bawa masuk makanan dalam bilik, kita makan dekat meja makan, suami dekat mana? Masya Allah. Nampak kecil, tapi sebenarnya itulah etika adab yang Nabi ajarkan, yang mengukuhkan kasih sayang. Bila kita longgarkan adab-adab dan sunnah yang Nabi ajar ini, maka dalam hati ada lompong kosong. Dan lompong inilah yang tengah cari bahagia ni. Anak kita cari kawan dekat luar. Nak makan sekali? Anak kita cari kawan sembang. Nak sembang dengan mak kata kejap lah, banyak kerja ni. Dengan file, dengan apa kerja. Nanti dulu. Dia memerlukan kita ketika itu. Bahkan kita dah buat benda ni daripada anak kita kecil lagi. Anak kecil datang tu kita keliling, rimas.
Sebab kita wanita berkejaya konon-kononnya. Nak potong bawang halia pun, tepi. Itu pun berkejaya juga, si rumah. Kan? Tapi kita seolah-olah ini waktu kita. Jangan kacau kita. Maka anak dibesarkan dengan jauhkan diri dengan kita. Jarakkan. Esok bila umur dia 14-15 dia nak dekat. Kita nak dekat dengan dia. Dia tak nak. Siapa kita? Kita seolah-olah baru wujud. Kita dulu mengandungkan itu pun mengandung. Ya Allah seksanya. Ya Allah seksanya. Duk sebut perkataan seksa. Sampai anak tu lahir pun seksa lah. Untuk mendidik dia. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Bila katakan satu tips saya nak bagi. Anak kita perempuan, tuan-tuan, katakan putus cinta. Dia bercinta, putus cinta. Dia pun nangis datang kat kita. Ibu sedihnya, Kak Long sedih sangat dia tinggalkan Kak Long. Jangan sebut dekat dia tak apa, nanti Allah gantikan dengan lebih baik. Jangan. Ini perkataan kita yang biasa kita sebutkan. Bukan tak boleh sebut. Boleh tapi bukan sekarang. Kenapa jangan sebutkan nanti Allah gantikan dengan lebih baik? Perempuan perasan tak bila dia kata dia sedih sangat orang tu tinggalkan dia. Sebenarnya hati dia dah kosong betul. Sebab ada satu makhluk dah keluar. Sekarang kita kata kat dia tunggu. Nanti datang satu lagi makhluk. Kita sedang mengajar hati dia supaya memasukkan makhluk untuk bahagia. Selagi dia tidak berjumpa dengan seorang lagi makhluk tersebut yang boleh buatkan dia bahagia, hari-hari dia akan rasa bosan. Hari-hari dia sedih, hari-hari dia tak seronok. Maka dia cari siapa lelaki boleh buatkan aku bahagia. Tak ada satu lelaki pun boleh buatkan dia bahagia. Melainkan Allah boleh bagi dia bahagia. Maka sebut pada dia, tak apa Kak Long, Alhamdulillah dia dah tinggalkan Kak Long. Kak Long sekarang dah bebas daripada maksiat. Kak Long tak payah buat benda-benda yang tak baik. Sekarang ni, yang boleh bagi Kak Long bahagia hanyalah Allah. Cakap dekat dia, suruh dia sebut. Kak Long, yang boleh beri bahagia untuk Kak Long adalah Allah. Yang boleh beri bahagia untuk Kak Long adalah Allah. Suruh dia ulang sampai dia rasa kuat. Dan ucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Kita bertemu selepas ini. Alhamdulillah bertemu kita dalam rancangan Tanyalah Ustazah, dan hari ini kita bersiaran dari Studio 2 Glen Mary Shah Alam dengan tajuk Jangan Mudah Terpengaruh. Baik, boleh Ustazah buka kepada soalan seterusnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Rubiah binti Umar. Saya ada soalan untuk Ustazah. Bagaimana untuk membataskan diri dengan benteng pertahanan yang kukuh agar tidak mudah terpengaruh dan terikut dengan trend masa kini yang merosakkan? Mohon pencerahan Ustazah. Baik, terima kasih. Perempuan rahmati Allah, tuan-tuan rahmati Allah, penonton di rumah, penonton di studio. Hari ini kita tengok macam-macam trend yang terjadi. Ya? Dan kadang-kadang kita rasa kita tak mampu nak kawal. Di luar kawalan kita. Sebenarnya apa yang berlaku hari ini adalah apa yang telah berlaku pada zaman jahiliah. Apa yang berlaku hari ini adalah ulangan episod semata-mata dengan zaman yang berbeza. Sebab tu disebutkan supaya mendidik anak mengikut zamannya. Kalau hari ini kita lihat zaman gadget. Kita waktu dulu baby-baby tak tahu macam nak pegang handphone. Handphone pun tak kenal macam mana kan. Tapi anak kita sekarang umur setahun pun dah pandai pegang handphone tu. Apa dia buat pun tak tahu. Tapi dia tahulah cara nak tekan dekat mana semua. Dan kalau Ustazah pergi ke mana-mana, contoh ke kedai mamak, satu family. Masalahnya mak, ayah, anak-anak semua pegang gadget juga. Dan kadang-kadang anak-anak siap ada tab lagi. Untuk mak dengan ayah mudah makan. Semua budaya ini tidak bawa seperti mana cara hidup Nabi. Jadi kalau kita sedar, kita kena perbaiki keadaan. Kalau kita terus Ustazah tak tahulah nak buat macam mana, tak tahu nak buat macam mana, tak ada jalan lah. Sebab setiap sesuatu pasti ada jalan. Jalan pertama adalah mak dengan ayah berbincang. Kalau mak dengan ayah pun kepala masing-masing tak nak bincang, maka anak pun akan jadi sedemikian. Betapa banyaknya dalam perkara-perkara buruk dalam tab yang anak tengok, dalam gadget yang anak tengok, yang kita tak sempat nak kawal. Bahkan anak kita jadi tuan pula sekarang ni. Anak kita kata, nak Umi, nak lah. Kenapa tak boleh? Kenapa orang lain boleh? Kita tidak ada alasan untuk bagi tahu ke anak kenapa tak boleh. Dan bila kita mula cakap dengan anak akan comparekan yang kita mungkin tak sayang anak. Yang dia akan bagi tahu yang dia tak buat apa-apa yang tak baik.
Dia akan bagi tahu dia buat benda yang betul. Sebenarnya siapa yang melahirkan? Saya nak tanya. Anak kita lahirkan kita ke kita lahirkan anak kita? Kita lahirkan anak kita. Sebab tu seorang ibu, dia lembut macam mana pun, dia kena ada had ketegasan. Bila dia kata no, is no. Bila kata tak boleh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia kena bawa balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak boleh sebab kita tak bagi. Bukan tak boleh sebab kita tak nak dia rosak. Kita tak bagi kerana Allah tak suka. Tu je. Kenapa Allah tak suka? Allah tak suka orang yang buang masa. Ini memang benar perkara yang hak. Allah tidak suka orang yang membuang masa. Allah tidak suka. Kita suruh anak kita belajar. Apa kita kata ibu-ibu? Kita kata kena rajin belajar sebab apa? Esok kalau Kak Long belajar pandai-pandai, senang Kak Long jawab exam, Kak Long cemerlang, dapat A semua. Kemudian senang Kak Long nak masuk EU. Bila Kak Long nak masuk EU, senang Kak Long nak dapat kerja yang baik-baik, gaji besar, rumah besar. Last sekali boleh jaga mak dengan ayah. Itu matlamat kita. Dan sekali mak dengan ayah pun boleh menumpang senang. Bukan. Kita membesarkan anak bukan untuk menumpang senang anak. Kita besarkan anak kerana anak itu amanah dan perintah Allah. Kita tak tumpang siapa-siapa. Allah yang beri bahagia kepada kita. Sebab tu hati ibu kena lurus, pusat Allah yang bagi semua. Hati seorang ayah kena lurus, pusat Allah yang bagi semua. Jangan memikirkan daripada kecil kita bersusah payah, esok kita senang. Tidak. Berapa ramai ibu-ibu yang bersusah payah, kecil-kecil anak dia. Dah tua pun dia susah juga ibu-ibu. Kerana dia harap pergantungan kepada makhluk. Makhluk tak boleh bagi bahagia. Langsung. Tapi takkanlah kita tak harap. Harap hanya pada Allah. Allah bagi bonus nanti dekat kita. Bahkan lebih lagi dari itu. Itu satu. Yang kedua, bila Ustazah katakan tadi kita kena tegas berbincang dengan suami. Kita kena ada had. Contoh tadi Ustazah kata belajar. Bukan suruh anak belajar sebab dia nanti dapat skor exam. Tak. Anak kena belajar, Along kena belajar sebab Allah suka orang yang belajar. Ini hadis Nabi. Ini disebutkan dalam Quran. Barang siapa bersusah payah untuk mengikuti satu jalan, mendapatkan ilmu yang baik-baik, maka Allah akan bukakan jalan untuk dia ke syurga. Allah sayang orang yang berilmu. Ceritakan benda ni daripada awal-awal dekat anak. Walaupun anak dah remaja, tak sempat kita cerita waktu kanak-kanak. Kita pun tak tahu nak cerita macam ni. Jadi sekarang kita mulakan cerita. Dia baru masuk you, Kak Long kena belajar sungguh-sungguh sebab Allah suka orang yang belajar. Beza tau orang yang belajar, orang yang rajin dengan orang yang malas. Orang yang malas ni Allah takkan bantu dia. Perempuan, anak yang tak berapa pandai, dia lembab-lembab, dia tak bijak, tapi dia rajin belajar. Ini anak yang Allah sayang. Anak yang malas belajar ni benda lain yang memang Allah tak suka. Sebab dia malas dengan sifat dia itu. Jadi sebutkan kepada dia, tanamkan kepada dia apa pun buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Isikan hati dia untuk Allah suka dia. Bila Allah start suka dia, semua hajat dia Allah makbulkan. Bila Allah start suka dia, dia sukakan kita. Anak kita belajar, kita suka kan? Dia sukakan mak ayah. Apa sahaja kita doa untuk dia, senang Allah nak makbulkan. Dan Allah redha kepada anak tersebut. Bila Allah start redha anak tersebut, jalan hidupnya selamat. Jalan hidupnya macam mana nak susah pun Allah akan bantu dan bantu dan bantu. Ini kita kena tanamkan pada anak-anak kita. Dan lagi, bila kita sebutkan perkara ini, kita sebutkan juga kepada anak kita untuk dia azam kuat. Kalau dia dah tergelincir dan kita pun tahu. Kita kata kat dia, kakak nak berubah tak sekarang? Dia kata, nak. Sekarang ni kena azam. Orang yang berazam, yang bertaubat ni perempuan, memang Allah akan uji dia jatuh lagi. Dia azam lagi, jatuh lagi. Dia azam lagi, jatuh lagi. Kitalah ibu dia, kitalah ayah dia, kitalah kekuatan. Bangkitkan, tak apa, Allah akan bantu. Ibu ada, ibu akan doa, Allah akan bantu. Itu perkataan setiap hari kita. Ibu akan doa, ibu pasti doa, ibu takkan putus asa. Allah Maha Baik, Allah Maha Kaya. Ustazah nak cerita, Ustazah berada di sini dan di mana-mana Ustazah buat motivasi untuk syarikat-syarikat besar ke mana-mana, di mana saja Ustazah berada, apatah lagi nak masuk TV ataupun radio, pasti yang jadi penonton setia Ustazah mak ayah Ustazah. Setiap hari. Dan hari ni mereka tak ada. Sebab apa? Sebab dipilih Allah mengejarkan haji. Dan Ustazah rasa sedih sangat-sangat. Tapi tadi rupa-rupanya ayah Ustazah hantar mesej daripada Mekah.
Kata semoga selamat anak ayah semua. Dan Ustazah sempat lagi tarik mesej kata, Abah nak bersiaran dah ni, minta ampun, minta maaf, minta redha. Walaupun Ustazah dah kahwin. Dan minta ampun, minta redha daripada suami Ustazah juga. Sebelum Ustazah keluar daripada kereta, setiap masa Ustazah nak bersiaran, mesti suami Ustazah akan pegang belakang Ustazah ke kepala Ustazah dan dia kata, Abang redha isteri abang, abang doakan isteri abang. Selamatlah ya Allah, tolong bantu isteri aku. Ya Allah, tolong bantu dia ya Allah. Tolong mudahkan dia apa yang dia cakap, perkara yang hak, yang semua orang suka, yang Allah suka, malaikat suka. Kalau Ustazah tak ada orang-orang yang menyokong ini, Ustazah tak boleh ke mana-mana. Sebab tu mak, ayah, kita sebagai ibu, ayah, kena jadi penyokong kuat untuk anak-anak kita. Kena jadi penyokong yang sangat hebat. Jangan jatuhkan dia langsung. Ustazah kalau cerita apa-apa pada mak, ayah Ustazah, kata, ibu, akak rasa tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Mesti boleh. Ibu yakin dengan anak ibu. Ini perkataan kita. Jangan kita kata, ya ke? Itulah ibu pun takut. Kalau seorang ibu takut, anak dia lagi tak mampu ke mana-mana perempuan. Dengar nasihat Ustazah. Kalau sebelum ini kita tidak mampu menjadi pemangkin kekuatan kepada anak kita, hari ini selamatkanlah dia. Hatta dia dah berjaya pun, beradalah dengan dia sentiasa, setiap masa. Sebab nanti bila kita diuji oleh Allah, kita sakit, anak itulah yang pertama akan jenguk kita. Yang pertama akan doakan kita. Yang pertama akan anak yang solehah bila dia doa. Yang soleh bila dia doa, Allah tak tolak. Kenapa kita penat melahirkan tapi kita tidak mengajar dia untuk kenal Allah? Tidak. Apa juga masalah, kita jadi kekuatan kepada anak kita. Ya? Dan kemudian ubah cara anak kita fikir. Kalau selama ni dia fikir semua kehidupan dunia, nak bahagia dunia, ubah cara dia fikir. Kakak, hidup kita ni sekelip mata Allah boleh ambil pap nyawa, macam tu je. Kalau kita tidak sempat buat baik, kita tak sempat bertaubat, apa lagi yang kita ada dalam hidup kita? Rugi. Ustazah sedih sangat. Dalam Facebook Ustazah, apa ramai wanita-wanita, anak-anak gadis mesej yang cantik-cantik. Ustazah, saya dah rosak Ustazah. Mak ayah saya tak tahu Ustazah. Tudung labuh ke, tudung tak labuh ke, sama sahaja perempuan. Ustazah duduk dalam, dijemput untuk program yang keliling Ustazah ni semua anak-anak perempuan yang dah rosak, yang mak ayah hantar dekat situ. Bawa umur 14 tahun, umur 9 tahun, umur 10 tahun. Ada baby kat sebelah menyusu. Tengah menyusu. Bila kita ceramah-ceramah, tazkirah sekejap lagi baby nangis, dia bawa baby pergi menyusu. Ustazah tak tahu nak cerita bagaimana sedihnya Ustazah. Siapa nak selamatkan anak kita kalau bukan kita? Sebab tu jadi ibu dan ayah, jangan percaya anak kita belajar jauh-jauh dan kita letak 100% kepercayaan. Jangan biar anak kita naik bonceng dengan siapa-siapa, lelaki mana-mana pun tak boleh sebenar-benarnya. Hatta kena ada orang dengan dia. Jangan biar dia terima pemberian laki tu, laki ni sekejap handset, sekejap apa, seronok-seronok dalam hidup dia. Dan kita seronok orang jaga anak kita. Esok lepas kahwin orang buat tak tahu je. Lepas kahwin orang kikis je anak kita tu. Sebab semua dia dah dapat. Sebab tu kena jadi ibu yang bijak, ibu yang kuat, ibu yang ada strategi, yang banyak doa. Anak kita akan selamat. Dan paksa anak kita ikut cakap kita. Sebab apa? Sebab kita paksa untuk sukakan Allah. Bukan paksa yang bukan-bukan. Kita berehat seketika. Kita berjumpa selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, bersiaran kembali dalam rancangan Tanyalah Ustazah dengan topik hari ini, jangan mudah terpengaruh. Dan insya-Allah hari ini kita bawakan perbincangan bagaimana untuk kita menjaga diri kita daripada terpengaruh dengan anasir-anasir yang negatif yang merosakkan, membinasakan dunia kita, membinasakan juga akhirat kita. Baik, Ustazah buka kepada soalan yang seterusnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah binti Ahmad. Mohon satu soalan untuk Ustazah. Macam mana untuk nak mengelakkan daripada ajakan rakan atau teman supaya tak mudah kita mengikut daripada pujukan mereka? Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Bagaimana kita nak elakkan ajakan ataupun teman kita yang kita dah tahu akan membinasakan kita. Kita dah tahu dah perangai dia tak elok. Tapi sebab kita nak jaga hati dia, kita ikut. Pertama, jangan jaga hati orang.
Ini penting. Kena ada keras. Kena ada sifat tegas. Keras ni bukannya keras yang suka maki-maki hamun orang. Keras ni bukan yang suka kasar-kasar. Tidak. Keras ni bukan suka memperlecehkan orang. Menganggap diri baik, orang lain jahat. Tak. Tapi keras ni ada prinsip. Ada sesuatu yang kita pertahankan. Contoh kita berjalan bersama shopping. Contoh dengan kawan kita. Dan pada ketika tu masuk waktu solat. Berhenti solat. Kata kejap aku nak solat. Alah kejap lagi lah. Tak, aku kena solat awal ni. Alah kan ada masa lagi. Lagi sejam, 2 jam lagi boleh solat. Tak boleh sebab aku banyak dosa. Kadang perkataan-perkataan kita ni kena bijak. Sebab kalau tidak, tak tahu apa cara kita nak buat. So saya ingat waktu Ustazah nak berkahwin dulu. Kan ada mak andam make up kamu ke. So kata kita make up yang lembut-lembut sudah ya. Dan dia nak pasang bulu mata palsu. Saya kata saya tak nak pakai bulu mata palsu ya. Sekali je seumur hidup, bukannya selalu. Itulah, tapi saya takut dekat Allah sebab saya banyak dosa. Tak apa, Allah pun faham. Sebab kenapa? Kerana dia tidak ada ilmu. Sebab itu kalau kita berilmu, kita faham, maka kita kena kata saya memang suka kalau boleh pakai, tapi sebab Allah tak bagi tu yang saya tak nak. Takut lepas ni kok mati tak sempat taubat. Perkataan kita kadang-kadang kena pedih tetapi bermaksud. Ya, tapi bukan untuk hentam dia, tak. Untuk selamatkan diri kita, kena faham. Orang suka pedih sebab nak hentam orang lain. Kau tak apalah, kau tak semayang. Itu bukan. Itu bukan perkataan yang Nabi ajar. Kena bijak, kena faham. Ya. Itu satu. Yang kedua, satu tadi saya sebutkan tentang ada prinsip. Yang kedua, jangan sekali-kali kita nak menyukakan manusia lebih daripada sukakan Allah. Ini Allah melaknat orang-orang yang sebegini. Kita nak sukakan manusia, nak dapat redha dia, nak dapat dia suka dekat kita, dia kawan dekat kita, lepas ni tak ada kawan lain dah pula. Apa guna kita ada kawan yang menjerumuskan kita ke dalam maksiat? Apa guna? Nabi menyebutkan bahawa satu orang kawan ini akan jadi saksi timbangan berat di akhirat kelak perempuan. Nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Kawan-kawan kita dengan amalan dia lah jadi timbangan berat untuk kita. Masya Allah takutnya. Jadi kalau kawan kita tak kena, yang mak-mak sibuk dekat rumah nak anak yang baik tapi kaki mengumpat. Mak-mak sibuk mengumpat. Mak-mak tak sibuk baca buku ke, tak sibuk baca Quran ke. Mak-mak sibuk tengok cerita-cerita drama lagi, menangis lagi depan drama lagi. Sempat kita ada masa macam tu kan. Susah pesan pada diri Ustazah dan kita semua. Sedangkan kubur manggil-manggil kita tak tahu bila. Tiba-tiba je Allah Ta'ala boleh uji kita sedemikian. Ustazah jumpa ramai orang yang sakit tiba-tiba. Ustazah ingat lagi ada satu orang bos Ustazah dulu waktu Ustazah mula-mula bekerja dengan seorang bos. Tiba-tiba Allah uji, semua ada, kekayaan segalanya ada. Tapi tiba-tiba diuji kanser tahap 4, kanser usus. Dia angkat baju dia selak, tunjuk perut dia bubuh dekat luar. Usus tu letak dekat luar. Tapi wajah dia ceria sebab hati dia ingat pada Allah Ta'ala. Atas segala ujian. So ramai jumpa orang yang dapat penyakit, wajah dah tak ceria dah. Sebab tak tahu nak bergantung pada apa, rasa hidup dah habis. Tapi kalau amal kita awal tu, bekal kita bagus, tiba-tiba diuji oleh Allah, apa ujian yang kita dapat, kita akan rasa, ya Allah, inilah yang kau bagi kat aku, bahagiannya. Okay. Dan lagi Ustazah nak pesan untuk kawan-kawan yang sebegini, tinggalkan ataupun jarakkan, tidak ada nilai langsung. Ya. Dan kemudian sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran satu hari satu juzuk. Jadikan makanan kita, makanan kepada roh dan jasmani kita, kepada spiritual kita. Berapa ramai orang yang baca Quran 2 muka surat satu hari, ataupun tak baca, ataupun seminggu sekali. Mak pun sama, ayah pun sama, anak-anak pun sama. Suami tak solat berjemaah pun dekat masjid. Masjid tu je laung seorang-seorang. Kita pun tak tahu macam mana nak suruh suami solat berjemaah. Kerana suami tak nak belajar. Dan kita pun tak tahu cara nak ajar. Sebenarnya seorang suami tempat solatnya di masjid ataupun di surau secara berjemaah ataupun di tempat azan dilaungkan. Dia akan bawa balik banyak barakah ke rumah tersebut. Sama juga tempat isteri solatnya di awal waktu, di rumahnya sendiri. Boleh tak nak pergi masjid surau? Boleh. Tapi itu yang ibu-ibu kena terapkan. Ibu-ibu solat di awal waktu. Tapi bukan ibu-ibu je buat. Ajak anak sekali solat di awal waktu. Ni mak dah siap pakai telekong semua nak solat. Anak dah tengah tengok TV lagi relax. Long, bila nak solat long? Kejap lagi mak. Dah habis sampai situ je.
10 kali kita tegur suruh solat, tak pun. Hamparkan untuk dia sejadah tepi kita. Biar tangan kita penat, biar badan kita yang bongkok ni penat. Asalkan dia solat sama dengan kita. Jom long semayang dengan mak long. Jom. Allah kejap lagi lah long solat. Tak, semayang dengan mak. Anak lelaki perambat pergi masjid. Bunyi azan je masjid. Bunyi azan je masjid. Jangan anak lelaki kita simpan dekat rumah juga. Jadi imam dekat rumah. Nanti imam solat sunat ke apa tak apa. Berjemaah ni hantar terus ke masjid. Kalau kita tak buat waktu dia kecil, besar-besar kita buat. Tak ada masalah. Dan doa dengan Allah. Dan kemudian Quran tadi saya sebutkan, baca satu hari satu juzuk Quran. Satu juzuk ni perempuan tak banyak sebenarnya. 20 muka surat je. 20 muka surat boleh habis 1 jam setengah hingga 2 jam. Kita boleh habis tengok drama 1 jam setengah, 2 jam, 3 jam. Sambung 24 jam. Sisi apa kita nak jawab? Drama-drama ni tak bantu kita dalam alam akhirat pun. Alam kubur yang, ya Allah, antara tempat 2 je. Sama ada taman-taman syurga ataupun lubang-lubang neraka. Siapa nak bantu kita? Tak ada siapa perempuan. Dengan anak yang kita tinggalkan dengan perangai macam-macam, ya Allah, apa nasib kita? Sebab tu, ajak dia untuk baca Quran sama-sama. Dia gagap, ajak dia juga belajar. Kalau kita tak boleh ajak, kita hantar dia ke mana-mana untuk orang ajar dia. Ramai ibu-ibu hantar anak letak dekat pusat tahfiz. Tapi mak ayah dia tak hafaz Quran. Tak apalah, bagus. Tetapi dia nak anak-anak dia jadi hafiz-hafizah Quran. Tak boleh setakat nak je. Kena jadi penyokong yang kuat. Bukan matlamat utama untuk jadi hafiz-hafizah tu, bukan. Tetapi matlamat utama dia kenal Quran, dia amalkan Quran. Dia cinta betul-betul dekat Quran. Amalan setiap hari dia. Lepas tu kadang-kadang anak lari daripada pusat-pusat ni. Sebab mak hantar je, rasa senang esok aku masuk syurga, senang anak boleh tolong. Bukan tu matlamat kita. Kita nak anak kita yang selamat, yang paling utama. Hantarlah anak. Jadikan dalam rumah tangga kita tu ada anak yang di hati dia membawa Quran 30 juzuk. Pada akhlaknya adalah akhlak Quran seperti mana Nabi. Tapi ibu kena mula, ayah kena mula. Pakat dulu. Bang, mulai hari ni kita akan baca satu hari 1 juzuk Quran abang. Saya akan buat abang. Mula-mula setengah jam, 10 muka surat, setengah jam ataupun 45 minit. Separuh juzuk, tak boleh mengantuk. Sekejap lagi ambil wuduk, sambung lagi. Sampai jadi makanan yang indah dalam hati. Perempuan kalau cuba benda ni, perempuan tak rasa nak tengok TV mengarut-ngarut dah. Suami pun tak ada masa nak tengok mengarut dah. Okey, jadi sama-sama pakat. Patut pakat dengan anak. Satu lagi Ustazah nak sebutkan, wujudkan budaya taklim dalam rumah tangga. Taklim taklum, ya, ada ilmu belajar, ada mengajar, ada diajar. Antaranya adalah beli hadis. Ni Ustazah bawa satu muntakab hadis pilihan. Ni dibuat oleh Syekh Muhammad Yusuf Qandalawi. Boleh dapatkan yang ni pun boleh. Ni Ustazah guna. Perempuan boleh cari mana-mana kitab hadis pun. Asalkan hadis-hadis yang sahih, jadikan amalan. Macam mana? Setiap malam, katakan lepas isyak, lepas makan semua nak rehat, suami duduk, isteri duduk, anak-anak semua duduk pakat ramai-ramai, buka hadis ni, baca satu hadis. Satu hadis, baca bahasa Melayu pun cukup. Sebab kita tak pandai bahasa Arab, tak apa. Ulang satu hadis 3 kali. Sebab apa? Nabi suka ulang satu-satu perkara 3 kali. Sebab mudah masuk dalam hati. Kemudian suami baca. Nak baca satu hadis satu hari pun cukup permulaan. Nak baca 5 hadis pun tak apa, tak ada masalah. Ikut masa kita. Esok isteri pula baca. Lusa anak kita baca. Nanti anak kita ada yang kecil lagi, dia umur 5 tahun, pandai baca dah. Dia baca juga. Kita mak ayah dengar. Perempuan, rumah tangga yang didengarkan perkataan Nabi, sabda Nabi, rumah tangga tu jadi sejuk. Berbanding rumah tangga yang tak pernah dengar apa Nabi cakap. Datang ceramah baru dengar. Pergi masjid baru dengar. Bila kita nak dengar perkataan Nabi? Lalu apa benteng yang kita ada daripada nak kenal kawan baik, kawan yang buruk? Pengaruh yang baik, pengaruh yang buruk. Tak ada benteng lah. Tapi bila perkataan Nabi ni, anak jahat macam mana pun dengar pesan Ustazah. Anak degil macam mana pun. Anak tak nak dengar macam mana pun. Anak melawan macam mana pun. Pertama sekali bukan bagi hilang kejahatan itu. Kalau kita masuk satu bilik gelap, boleh gelap tu kita angkat buang gelap? Tak boleh. Kena pasang lilin 1, lilin 2, lilin 3, lilin 4, sampai 10, sampai katakan 50 lilin. Penuh cerah bilik tu. Ataupun zaman moden tak payah pasang lilin. Masuk-masuk, pak, buka lampu. Kan cerah. Jadi maksudnya bawa masuk kebaikan. Hadis Nabi adalah kebaikan, cahaya kepada hati. Last sekali, anak yang keras macam mana, insya-Allah yakin dia akan kembali ke jalan yang Allah redha. Sebab perkataan Nabi ni melembutkan hati.
Ya, ingat. Jadi jadikan amalan ini dan jangan tinggalkan amalan ini sampai akhir hayat insya-Allah. Baik Ustazah, nak war-warkan boleh saksikan Tanyalah Ustazah ya secara langsung pada setiap hari Rabu jam 9 pagi dan insya-Allah topik minggu hadapan setiap Jumaat minggu hadapan fiqh wanita hamil oleh sahabat Ustazah ni Ustazah Nurul Hidayah. Dan kalau ada sebarang pertanyaan, komen ya, boleh emailkan ke tanyalahustazah@tv9.com.my dan kemudian boleh saksikan ulangannya di www.tonton.com.my. Kepada siapa yang nak tanya Ustazah apa-apa soalan, nak mengikuti pengamatan Ustazah, boleh pergi Facebook Ustazah Nur Laila Aniza binti Zakaria. Last sekali tolong doakan Ustazah. 2 minggu lagi insya-Allah Ustazah akan melahirkan anak yang ketiga. Ada syarat ni duduk ni. Jadi doakan Ustazah dan Ustazah doakan Allah berikan kebaikan kepada kita dunia akhirat, ampunkan semua dosa kita, selamat sampai ke syurga. Sehingga bertemu lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signs, God is